persembahkan ucapan saya ini dalam cara dua soalan yang mungkin anda semua akan utarakan kepada saya cuba nak jawab. Pertamanya adalah soalan kenapa masuk politik. Saya masuk politik sebelum PRU yang lepas. Tak silap saya sebulan sebelum PRU. Dan sebelum tu saya banyak bergiat aktif dengan NGO ataupun badan berkanun yang dipanggil Malaysian Bar lah, Bar Council. Jadi saya banyak buat program-program dengan Malaysian Bar dan sebagainya. Dan juga pada masa tu saya juga ada banyak buat kes kita panggil public litigation cases lah, yang mana zaman-zaman dulu kan banyak kan kes-kes yang mana kerajaan dulu zalim dan mendakwa rakyat Malaysia sebab bercakap dan sebagainya. So saya adalah buat kes-kes itu. Dan daripada situ pun saya dah nampak satu perkara, iaitu kita perlu satu perubahan. Sebab saya dan rakan-rakan peguam dah penat pergi ke mahkamah argue cases macam ni sebab undang-undang ni tak berubah-ubah. Dan kenapa tak berubah? Sebab tidak ada political will, kesungguhan politik untuk mengubah undang-undang ini. Okey? Jadi kita pun dah pergi, dan saya ingat lagi setiap kali mereka rangka undang-undang zalim yang baru seperti POTA, BOKA, Akta Anti Berita Tidak Benar dan sebagainya, setiap kali kita akan bangkitkan kita punya bantahan terhadap undang-undang. Tetapi akhirnya Parlimen bulldoze juga dan undang-undang itu menjadi berkuat kuasa. Jadi pada masa itu saya dah fikir bahawa kalau kita nak buat sesuatu, nak ada dalam badan berkanun dengan NGO, memang takkan ada perubahan. Sebab political will itu hanya boleh datang daripada parti politik.
Jadi pada saya secara peribadi saya rasa perlu masuk politik. Tetapi masa tu saya masih belum nampak lagi parti politik mana yang menjadi pilihan hati. Saya cakap terus terang, untuk masa yang lama saya fikir kiblat politik saya ni lebih kepada PKR lah. Kiblat politik. Dan tetapi bila saya mengenali parti-parti dan sebagainya, dan saya melihat bahawa sebenarnya banyak persamaan di antara apa yang saya pegang dengan apa prinsip DAP. Jadi akhirnya bila saya rasa bahawa kita perlu lakukan perubahan dan saya nak tolong parti yang nak mengubah Malaysia ni, saya ambil keputusan sebulan sebelum PRU untuk masuk DAP. Tapi masa tu, yalah, saya tak buat pengumuman lah dekat Twitter ke kat mana-mana ke. Takut kan. Tapi saya tolong pergi ceramah, belum juga berkempen dan sebagainya dalam kapasiti kecil yang saya boleh lah. Sebab saya nak rasa bahawa saya nak cuba sedaya upaya kudrat saya untuk memastikan melihat terdapatnya satu perubahan. Dan Alhamdulillah kita dah lihat perubahan tersebut pada PRU yang ke-18. Jadi saya rasa puas hati dari segi itu, tetapi saya sendiri boleh akui bahawa dalam masa setahun lebih ni, nak dekat 2 tahun, masih ada banyak lagi benda yang belum dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Seperti macam saya cakap, undang-undang tu, ada undang-undang yang dimasukkan, ada yang belum lagi dan sebagainya. Jadi perjalanan tu masih ada. Tetapi saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk masuk ini. Soalan kedua yang saya mungkin ada orang tanya adalah kenapa masuk DAP? Saya dah bagi hint sikit sebab ramai sebenarnya orang tanya ni, kenapa? Ada pernah orang tanya macam masuk DAP ni macam dah kira dah murtad lah. Dah keluar daripada agama ni. Masuk DAP ni macam mana lah? Jadi soalan yang diutarakan macam tu, saya tanya balik soalan, kenapa tidak? Apa masalahnya dengan DAP? DAP kita ikut perlembagaan. Apa yang termaktub dalam perlembagaan, jelas kita pun ikut. Termasuklah tentang apa? Bahasa kebangsaan. Kita sebenarnya dalam DAP sekarang ni, dalam kita punya event semua, kita menggunakan bahasa Melayu contohnya. Ya. Dan apa lagi? Tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, yang mana orang suka cakap, oh, ya, kenapa DAP tak hormat? Tetapi kami hormat, kita ikut itu. Dan semua ini sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi orang bangkitkan kerana nak wujudkan persepsi. Jadi saya lihat parti ini macam saya cakap tadi, prinsip dia adalah prinsip yang dekat dengan saya, prinsip yang mana kita tidak boleh tindas orang lain, prinsip yang mana memberi peluang kepada anak muda. Seperti kita lihat depan ni pun, berapa banyak wakil rakyat yang muda. 2 ni lagi muda daripada saya. Saudari Suki adalah umur saya. Jadi saya muda, dia pun muda. Dan saudara Steven tua sikit daripada saya. Tapi still consider muda lah. Jadi kalau nak bandingkan, rasanya kalau parti lain, terutama sekali parti dalam pihak lawan dan pembangkang, rasanya ada tak begitu ramai wakil rakyat muda macam ni? Saya rasa tak ada. Jadi sebab itu antara sebab-sebab mengapa saya fikir saya mau masuk DAP, kerana ia dekat dengan prinsip saya. Jadi itu 2 soalan, saya harap saya dah jawab. Tapi lepas ni saya rasa mesti ada orang nak tanya tentang okay, first saya akan perkenalkan diri saya, mungkin ada yang tak kenal. Nama saya Yang Saifura binti Osman, ataupun lebih ramai yang memanggil saya sebagai Rara. Saya menyertai, saya cerita balik kepada tahun 2014. Sebelum tu lagi, saya aktif dengan politik apabila saya menyertai Bersih. Kemudian apabila saya aktif dalam Bersih, saya menyertai NGO, dan dari hari ke hari kita pergi berdemo, pergi berceramah dan sebagainya. Dan dari situ saya mula nak memahami dengan lebih jelas mengenai politik semasa. Kenapa kita turun ke jalan? Kenapa kita nakkan kebebasan media, kebebasan hak kita untuk bersuara? Kenapa kita nak politik pilihan raya yang bersih dan sebagainya?
Jadi pada tahun 2014, saya ingat lagi semasa pada bulan 4 tidak silap saya, semasa itu saya tak ingat bulan berapa, tetapi baru lepas PRK Kementerian Jenderal Sofia bertanding, saudara Ismail dia mesej saya di Facebook, dia tanya minat dengan DAP tak? Saya cakap DAP. Saya tak jawab, saya kata kenapa DAP? Tapi lepas tu saya tak jawab minat atau tidak. Kemudian dia cakap okey lah, nanti kita ada buat macam ni, program macam ni, sembang-sembang kopi, nanti datanglah. Saya cakap tengok dulu kalau free saya datang. Kemudian benda tu diam sehingga sekujung bulan dia tanya balik, dia tanya macam mana nak datang tak? Saya tanya tarikh bila? Kemudian bila saya check, tarikh tu ada bola dekat, ada perlawanan bola dekat stadium. Saya ni minat tengok bola. Tapi saya cakap tak apalah, demi DAP saya datang. Saya saja bergurau. So hari tu saya datang. Saya tak terfikir nak isi borang malam tu sebab saya tahu sentimen Melayu dan DAP ini sangat orang kata kritikal lah pada waktu itu. Lagi-lagi selepas PRK dan sebagainya. Tapi masa tu saya isi borang juga, saya tak tahu kenapa saya isi borang. Dan masa tu ada saudari Diana Sofia, ada saudara Lik Eng, dan juga ada Ismail. Dan saya rasa ada Iskandar juga waktu malam tu. Pertama kali saya mengenal beliau. Dan saya isi borang. Dan bila dah isi borang, saudara, saya ingat lagi, saudara Lik Eng, dia post dekat Twitter. Dan boom, esok pagi saya buka dalam media sosial, saya kena maki sebanyak yang boleh. Seumur hidup saya pernah kena maki waktu bersih dulu. Tapi tak seteruk saya kena maki masuk DAP. Saya terkejut, malah family saya lagi terkejut sebab family saya tak tahu. Dah satu hal, kita kantoi. Ingatkan boleh simpan lah sebulan 2 bulan beritahu family masuk DAP, tapi tak sampai satu malam. Kantoi bodoh macam tu. Saya geram gila. Saya dilabel pengkhianat, Melayu tak sedar diri, berapa Cina yang bayar kau? Berapa? Rahsia. Maruah, tak payah kata lah. Perempuan jalan, macam-macam yang paling teruk. Dan benda yang sampai kita tak terfikir pun kenapa saya sampai kena tahap ni saya dimaki. Kerana saya masuk parti DAP, iaitu parti yang majoritinya parti Cina. Dan tapi selepas tu saya tidak rasa sedih sebab saya ingat lagi saya simpan screenshot tweet daripada pemimpin-pemimpin DAP. Mereka meraihkan kemasukan saya dalam parti DAP, menghalukan semua mesej-mesej itu saya simpan, dan itu adalah mesej semangat kepada saya bahawa saya akan bekerja keras untuk memastikan bahawa Melayu ni, kita bukannya Melayu yang senang diperbodohkan dan sebagainya. Kita mahu menjadi Melayu yang terbuka, Melayu yang nak membantu mereka, masyarakat yang memerlukan kita di luar sana. Dan orang kata DAP ini dah adalah parti parti Cina, majoritinya Cina. Ya, ia adalah majoriti Cina. Tetapi DAP adalah sebuah parti yang nak membantu masyarakat minoriti di luar sana. Bukan minoriti terhadap kaum dan bangsa saja, tapi minoriti terhadap orang Melayu yang di mana mereka juga ramai yang miskin. Minoriti dalam segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Kita lihat bagaimana masyarakat orang asli, masyarakat Sabah, pendalaman Sabah dan Sarawak, tak payah pergi jauh Sabah Sarawak, kita pergi negeri-negeri seperti Kedah, Pahang, Kelantan, Terengganu. Masyarakat pendalaman di luar sana memerlukan kita untuk membantu mereka untuk keluar daripada kampung-kampung kemiskinan dan sebagainya. Dan sebab itu saya yakin DAP adalah parti yang betul saya pilih kerana DAP punya prinsip yang baik. DAP punya display yang baik. Dan saya yakin dengan memilihnya DAP ini, saya yakin dengan pemimpin-pemimpinnya. Bukan kerana kita memilih parti untuk agama atau bangsa semata-mata. Sebab kalau nak ikutkan, keluarga saya punya kompas. Dululah, sekarang dah amanah. Alhamdulillah. Kalau tak pening kepala aku. So, jadi saya rasa saya tidak pernah membuat kesilapan apabila memilih DAP, dan saya rasa ini adalah tindakan yang betul pada tahun 2014 apabila hari saya mengisi borang, dan sehingga hari ini lebih kurang 6-7 tahun. Dan kerana saya rasa DAP ini memang kita bukan setakat kau nak masuk DAP. Ramai cakap saya, kau ni nak masuk DAP sebab nak jadi calon ni, sebab nak jadi YB. Minat seronok jadi YB ni. Giveaway seronok ke? Duit habis. Duit habis. Betul tak YB?
At first duit kita habis, gaji habis kat orang. Kita berkhidmat, kita kena jumpa dan sebagainya. Bukan jumpa dia seronok rakyat kita, ada jumpa malah kita dan minta macam-macam dengan kita. Tak seronok pun jadi YB saudara dan saudari. Malah lagi teruk lagi kita kena hari-hari. Bukan saja di media sosial paling teruk lah. Kadang dia tak kenal kita pun tapi dia cakap kita macam-macam. Ini yang paling teruk dan tidak adil bagi saya. Tapi inilah yang perlu kita hadapi. Dan saya rasa DAP telah membuka ruang dan peluang kepada anak muda. Dan sebab itulah saya amat tertarik dengan DAP, kerana kalau lihat pada sebelum Pilihan Raya 2018 di mana calon-calon dia semuanya kebanyakannya orang-orang muda, memberi peluang kepada contohnya YB Suki, saudara Steven Sim yang dulunya ahli majlis, yang mereka diberi peluang untuk menaik untuk langkah setapak ke hadapan. Tetapi mestilah jika anda bersungguh-sungguh berusaha, bukannya hari ini masuk terus diberi peluang tanpa menunjukkan kesediaan ataupun semangat ataupun mau bekerja ataupun mau menunjukkan yang kita mau lakukan sesuatu perubahan. Dan alhamdulillah apabila saya masuk ke DAP, saya telah diberikan tanggungjawab pada tahun 2015. Kebetulan banjir besar di Kelantan, kalau semua masih ingat, di mana DAP memainkan peranan yang sangat penting pada waktu itu. Kerana kita telah memuntik berjuta-juta ringgit sumbangan daripada rakyat Malaysia untuk kita membantu masyarakat di Kelantan untuk membantu mereka apabila berlakunya banjir besar. Dan saya telah diberikan satu peranan yang penting. DAP memberikan kepercayaan kepada seorang anak muda yang baru lagi ni, yang tak kenal sesiapa pun, memberi peluang pada saya untuk menjadi peneras impian Kelantan. Dan di situ 6 bulan saya berulang-alik setiap minggu ke Kelantan untuk membantu dan sebagainya. Kita bina satu kampung, kita bina 60 rumah, kita pergi beri wang kepada sekolah, pasar dan sebagainya. Ini parti DAP yang dikatakan parti Cina, yang dikatakan parti yang tidak suka Islam, dikatakan parti yang pengkhianat dan sebagainya. Tetapi parti inilah yang sebenarnya banyak membantu mereka yang memerlukan. Kita membantu bukan setakat kita satu bangsa atau agama saja, tetapi kita membantu mereka semua, tidak kira kaum, bangsa, agama. Kita membantu mereka yang memerlukan. Keyword dia memerlukan, mereka yang memerlukan kita, perhatian kita. Dan apabila selepas impian Kelantan, saya telah diberi peluang untuk menjadi ahli majlis di mana di ahli majlis Pemandaran Kajang tahun 2016. Dan di situ saya belajar. Kita tak tahu pun tentang kerajaan tempatan dan sebagainya. Dan itu adalah pertama kali saya belajar menjadi ahli majlis, berhadapan dengan penduduk dengan lebih dekat. Bagaimana saudara Farhan dan Syakir cakap tadi, di situlah pertama kita kena maki, kena marah. Kenapa longkang kotor, kenapa pokok tak tebang, kenapa jalan berlubang, semua, kenapa sampah tak kutip. Kita yang kena marah, salah orang lain kita yang kena marah. Tapi inilah kita kena hadapi kerana ini tanggungjawab. Tanggungjawab yang telah diberikan supaya kita memastikan keadaan sekeliling kita dalam keadaan bersih, terjaga dan selesa demi masyarakat di situ. Dan dalam 2 tahun lebih saya berkhidmat sebagai ahli majlis. Kemudian PRU 18 datang, DAP telah memberi peluang lagi setapak kepada saya untuk menjadi calon. Dan alhamdulillah, walaupun saya bukan orang Pahang, tapi saya telah hantar jauh ke Pahang, buat kerja di Selangor dan dihantar ke Pahang. Inilah DAP. DAP berani mencuba. Dia menghantar anak muda yang bukannya orang Pahang tapi bertanding di sana untuk pilihan raya negeri, untuk DUN. Bukannya MP ni, MP bolehlah kita campak mana-mana. Tetapi untuk ada ni kita perlu, orang selalunya akan pilih orang tempatan, betul? Jarang, susah nak pilih orang luar. Tetapi kita berani. Saya berani ambil cabaran, DAP ambil cabaran untuk menghantar saya di Ketari, Bentong. Oh, wow. Saya harap ada komplain dari Ketari. Kalau ada simpanlah dia. Okay, so kejap Steven. So alhamdulillah orang Ketari memberi kepercayaan, orang Pahang memberikan kepercayaan dan saya di sini. Dan saya masih lagi belajar. Setiap hari saya masih belajar bagaimana nak menjadi seorang yang lebih baik, belajar bagaimana menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab, belajar untuk memahami masyarakat dekat luar sana. Dan saya sangat berterima kasih kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Saya berharap kita semua ada prinsip dalam diri kita. Menjadi seorang yang bagaimana, menjadi seorang ahli parti yang bagaimana kita mahu dan parti apa yang kita mahu pilih. Ya, kita tak perlu pun, saya tak nak paksa pun anda semua masuk dalam mana-mana parti.
Tetapi jika anda memilih untuk menjadi ahli parti, anda perlu ada prinsip yang kuat, anda perlu ada disiplin yang kuat untuk memastikan anda tidak senang untuk dijual beli ataupun menjadi katak. Sekian, terima kasih. Okay, hai semua, nama saya Nur Suhana Ishak. Saya kalau ikutkan daripada Wangsa Maju, mengundi di Wangsa Maju. So seperti yang semua tahu ataupun baru tahu, formally adalah ahli UMNO. Last post saya adalah naib Ketua Puteri Bahagian di Wangsa Maju. And then tahun lepas bulan 5 saya hantar borang keahlian DAP di salah satu macam ni lah dia punya program sembang kopi, tapi di yang kedua tahun lepas dekat Shah Alam. So first saya pergi program sembang kopi tu bulan 4 dekat Liberal Latte. So masa tu tahun lepas saya letak jawatan semua, I resign everything from UMNO in February. So bulan 4 tu tiba-tiba nampak dekat Syah punya Twitter, dia kata, oh kita buat sembang kopi apa benda tapi you kena daftar. So I dengan my good friend ada kat belakang tu, kita daftar tapi malangnya ditolak. So I macam okay lah, tak apalah, I cakap tak ada rezeki. Tapi dia memang betul-betul push. So dia email balik, email yang cakap dengan kita orang tu tak dapat datang tu, dia kata boleh tak kita orang je datang. Dia kata kalau penuh kita orang balik. So masa tu Izmi yang jaga email tu, Izmi kata tak apalah, datanglah, ada orang break off, dia kata. So sampai pula dah lambat, dah start dah masa tu saya ingat lagi saya jumpa first time jumpa YB Lim Yue, saya jumpa Syah, saya jumpa YB Steven lah. And then masuk tu dah lah, bukan dah lah, tudung pun colour terang. Bila sampai semua orang pandang, oh siapa ni kan. Dia masuk duduk dan saya dengar balik tu, saya just balik je lah. And then lepas 2-3 hari, kira sekarang ni kalau apa, best friend saya tu tanya, you nak daftar ke, dia tanya. So I cakap entahlah. And then I tak ambil borang, I cakap dengan dia. Oh tak apa, I dah ambilkan untuk you. So I see, and then fikir sebab my family memang kalau ikut bahasa dia memang totok UMNO. I ni UMNO daripada dalam perut my mom. So keluar UMNO, dia macam tu. And then tapi masa yang I pergi dekat Liberal Latte tu, I cakap dengan my mom, I cakap I nak pergi dengar, so ni semua DAP. So dia macam okay, dia macam tu, dia tak adalah macam DAP tak ada. Tapi bila I nak hantar tu, I cakap dengan my mom, I cakap I rasa I nak join DAP. And then my mom cakap, lah baru nak join ke? Katanya join dari dulu lagi. So I macam okay. Tapi yang tamparan hebatnya adalah from my dad lah. Dia sampai sekarang ni masih lagi macam tak boleh nak berapa terima. But tak apalah, InsyaAllah satu hari nanti dia akan terima, hopefully. So hantar borang, and then YB Lin Yue datang, you nak join tak? I jadi volunteer. Okay. So teruslah sampailah ke hari ni volunteer di Kampung Tungku N35 Straight Out Kampung Tungku. Dan itulah dia. First masa Februari bila dah resign tu, saya sebenarnya di Wangsa Maju saya adalah Setiausaha Majlis Belia Kawasan, dan saya juga adalah pengurusi kawasan untuk MAYC, satu gabungan belia lah. So masa letak jawatan tu saya cakap tak nak lah politik ni, dah penat lah nak teruskan dengan belia, cakap macam tu. Tapi saya memang daripada kecil, daripada zaman reformasi, sama lah zaman reformasi, tapi saya tak adalah pergi ke jalanan tu sebab masa tu baru form 3. Alamak, tahu dah orang umur. Anyway, kita memang follow politik dan rasanya itu dah memang ada dalam diri, dah memang ada dalam diri, dalam darah. So nak gunakan kelab belia untuk bersuara atas dasar politik, saya rasa benda tu tak patut. Jadi saya kata, okey lah, aku kena juga cari. So ada seorang abang ni, dia ajak masuk amanah. Saya tengok diri saya, tudung tak berapa labuh, baju ketat, luar ketat lagi nak masuk amanah. Biar betul ni cakap dia. Tak apalah, saya cakap. So ada seorang lagi masuk PKR. Ada ke ahli PKR kat sini? Ada. Sorry lah, saya bukan apa, PKR tu gak meeting pun balik kursi macam mana ni, dia kat macam tu kan. Dah lah, aduh, saya cakap tak apalah, saya cakap okay. Lepas tu
Sebenarnya saya mula beri perhatian kepada DAP sewaktu Diana Sofia jadi calon. So masa tu saya ingat lagi Diana Sofia, dia cakap dengan press, dia kata kalau dia di Puteri UMNO dia takkan dapat jadi calon. Which is true. Dan saya rasa itu adalah satu pencaturan yang sangat berani daripada DAP. Dia letak budak muda 20 something kan masa tu jadi calon lawan dengan 60 something. So saya rasa macam, weh, cakap, ya betul DAP ni, cakap kan. And then daripada situ saya baca sikit, kita follow YB Rara, kita follow Syah. Masa tu Syah tak DAP lagi rasanya. Masa tu dia rebel sikit, tak tahulah dia apa benda. So kita follow lah yang lain-lain, kita baca berita apa benda semua. Tapi di UMNO, dia punya nyanyi dia sama je. Kalau DAP ni kalau dia dapat kuasa, hari ni dia menang, besok dia tukar. Tak ada, Islam tak jadi agama rasmi, Melayu semua dia buang, campak tepi apa benda semua. So saya memang daripada kecil kita ni dinyanyikan benda yang macam tu. So kita pun rasa macam betul ke, takut apa benda semua. Tapi bila bulan 2 lepas letak jawatan dan saya rasa macam saya nak cari sesuatu, saya cakap tak apa, aku try DAP. Sebab DAP ni lagi satu, dia kukuh, dia stabil. Ada yang cakap masa saya letak jawatan, oh ni mesti nak lompat bersatu. Ada ke ahli bersatu kat sini? Kamu lompat-lompat kan tiba-tiba kasut melayang. Bersatu saya cakap, kalau saya nak masuk bersatu, baik saya stay je kat UMNO. Beza dia satu kerajaan, satu berbangkang. Itu je. What's the point? Kalau kita nak berubah, kita berubah kepada sesuatu yang baru. So dalam takut-takut tu pergi jugalah liberal latih. Tak apalah, terai je lah kan. Ada rezeki ada lah. Cik, rezeki saya ke rezeki dia orang tak tahulah. Ada rezeki ada lah. So saya pun pergi dan the rest is history.